Masih lagi bersama kami dalam solat Assalamualaikum. Dah ibadah korban dah selesai. Pastinya tak boleh tidak memang teringat-ingat lagi lah masakan sup usus cicah kuah asam, masak lemak usus, otak masak salai. Macam-macam lah. Kalau saya teringat masa duduk sepanjang 3 hari raya tu, saya rasa kat meja makan tak bergerak sangat lah. Memang pagi daging, tengah hari daging, petang daging, malam pun daging. Jadi adakah benar makan daging ini menyebabkan hipertensi? Jadi kita nak bersama dengan pakarnya lah, orang yang sangat tepat, yang arif, iaitu sebagaimana saya katakan tadi, Dr. Sazaru Zafira Zainab Bini. Ini orangnya memang betul menjaga kesihatan, sangat sihat, syukur alhamdulillah. Jadi Dr. Zafira, daging, adakah salah daging ni saya duduk makan 3 hari ni buatkan darah saya macam rasa macam mabuk, pening-pening, hipertensi. Jadi boleh tak kita contoh secara ringkas dulu, hipertensi ni apa benda sebenarnya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemputan hari ini untuk membincangkan topik yang hangat kan. Bila dah bulan korban ni mesti daging kan. Lepas tu darah pun naik, kat klinik pun pesakit pun datang, hypertension, darah naik. Ya betul. Okey. So, bila kita bercakap mengenai hypertension atau tekanan darah tinggi, apakah sebenarnya penyakit itu? Kita sebut darah tinggi, pening kepala sikit, darah tinggi. Betul tak? Tapi hypertension ni sebenarnya ialah silent killer kita panggil. Kenapa silent killer tu? Sebab orang tak tahu pun dia ada hypertension. Oh, tak tahu Tiba-tiba datang ke hospital, mendapat komplikasi daripada hypertension, rupa-rupanya dia ada hypertension. Jadi kita panggil silent killer. Silent killer. Ya, jadi apa yang kita panggil hypertension atau tekanan darah tinggi itu, bila tekanan darah kita sistolik atau bahagian atas dan diastolik dia bahagian bawah melebihi 140/90. 40 atas tu, kalau 90 bawah dia. So saya explain sikit mengenai mekanisme jantung kita ni. Jantung kita ni dia macam sistem pipe yang tertutup. So bila dia pump, dia akan ada yang masuk balik. Kalau pipe tu buka tu, kita pump terus keluar semua kan. So yang kita pump tu kita panggil systolik lah. Ni bacaan atas tu. Atas tu jangan lebih 140. So yang masuk tu, sistem tertutup dia masuk balik. Tapi yang masuk tu pula diastolik jangan lebih 90. So yang dikatakan tekanan darah tinggi apabila tekanan darah kita melebihi 140/90, salah satu lebih pun kita kata darah tinggi juga. Tak kira yang bawah ke atas ke? Betul. Kalau dua-dua lagilah. Tapi kalau atas pun kira darah tinggi juga. Tapi bukanlah sekali bacaan tu kita dah kata orang tu ada darah tinggi. Dia perlulah beberapa bacaan. Contohnya doktor akan buat pemantauan antara 3 ke 6 bulan. Dia tengok ada beberapa kali yang bacaan tu tinggi dan kita kesan, kita diagnose orang tu sebagai ada darah tinggi. Baik. Jadi kadang-kadang kita tak tahulah kita ni ada darah tinggi ke tidak. Betul. Mana tidaknya menurut kata Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham, melalui survei kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS 2019 mendapati 6.4 juta rakyat Malaysia mengidap darah tinggi dan dianggarkan 3.4 juta individu sudah mengetahui sedangkan bakinya tak tahu. Maka benarlah kata doktor, separuh tak tahu. Sebenarnya 37% populasi Malaysia ni ada darah tinggi. Itu yang tahu. Yang tahu. Yang tak tahu, yang datang dengan komplikasi kan. Yang tengah-tengah duduk pagi ni tengok doktor ni betul ke doktor ni tantah pun ada hipertensi. Katalah yang sedang menonton sekarang, saya ni dalam kategori tak tahu. Badan macam sihat, tak ada mabuk-mabuk, pening-pening. Apa yang perlu saya lakukan nak tahu saya ni ada hipertensi ataupun tidak? Ada simptom-simptom ke ataupun macam mana? Untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi ni, simptom itu jarang ada. Jaranglah sepanjang saya berkhidmat, orang yang ada simptom sakit kepala atau tengkuk ni biasanya tekanan darah dia dah lebih 200, bawah 110. Tapi kalau setakat border biasanya orang tak tahu pun dia ada darah tinggi. Maknanya tiada gejala. Itu yang kita panggil silent killer tu. Jadi kalau kita nak tahu kita ada darah tinggi ke tak, itulah pentingnya ujian saringan kesihatan. Jadi setiap 6 bulan pastikan ada sekali kita buat pemeriksaan doktor. Kalau pun tak jumpa doktor, kalau kita perasan sekarang ni banyak dekat Carnival kan, dia buka booth klinikal yang boleh cek tekanan darah. So kat situ pun boleh kita cek tekanan darah. Tapi zaman sekarang ni kebanyakan orang dah ada alat tekanan darah ni kat rumah. Cakap macam alat tekanan darah ni kat tangan kita ni ada satu alat tekanan darah. Kejap lagi kita akan tunjuk contohnya macam mana kita nak gunakan sebagainya. Tapi kita nak tahu jugalah adakah benar salah si daging inilah
yang terhidang depan mata. Inilah sebab aku makan daging si kambing. Inilah bukan darah aku naik kan. Campur pening kepala dan pakai duit raya apa semua kan. Aduh pening kepala betul. Daging yang salah sebenarnya kan doktor? Kesian daging tu. Kesian daging itu. Jadi sebenarnya salah siapa kalau bukan salah daging? Daging tu tak bersalah sebenarnya. Okey. Dia bila kita sentuh mengenai adakah daging itu menyebabkan berlakunya hypertension, kita kena tahu definisi daging tu. Apa itu sebenarnya daging? Daging itu ialah otot di dalam haiwan yang boleh dimakan. Baik. Otot atau kulit atau internal organ tu pun kita kata daging juga. Yeah. Macam limpa, hati, macam tadi kongsikan kat saya kan. Ada makan lidah, otak kan. otak, usus. Itu pun daging juga. Okey, baik. Jadi bila kita menyentuh mengenai daging menyebabkan hipertensi, beberapa faktor perlu diambil kira. Satu, baik. apakah daging yang kita makan tu? Adakah kita makan tu red meat, daging merah? Atau adakah kita makan tu daging putih, white meat, macam ayam, daging arnab? Daging merah dan daging putih, kandungan kolesterol dan kalori dia berbeza. Begitu juga dengan daging kambing, daging lembu dan daging ayam. Okey, baik. Kandungan kolesterol dan dia punya kalori tu berbeza. Baik. Sebenarnya daging kambing mempunyai kolesterol yang lagi rendah dan kalori yang lagi rendah berbanding daging lembu dan daging ayam. Jadi pemilihan daging itu sangat penting. Begitu juga daging kalau kita sebut macam internal organ kan, ramai yang suka makan hati, makan paru-paru. Tetapi internal organ ini kandungan kolesterol dan kalorinya lagi tinggi. Jadi bila kalori itu tinggi, kalori yang tinggi berterusan akan menyebabkan high kolesterol dan menyebabkan salur darah itu termendap di salur darah. Kolesterol tu? Yes. Jadi bila termendap tu, maksud tu membuatkan darah tu nak lalu macam highway sempit lah. Bila termendap, dia berbentuk plak. Plak contohnya salur darah kita macam ni, dia dah separuh dah. Alamak. Tutup. Okey. So jadi sempit. Jadi oksigen kurang sampai di kawasan organ-organ dalaman kita. Contoh kalau di jantung, kurang oksigen sampai, itu yang menyebabkan serangan jantung. Allah. Tu yang jantung kena pump kuat-kuat supaya dia pergi jauh tu. Okey, jantung kena pump kuat itu bila pressure itu tinggi. Pressure, bayangkan pipe kan? Pipe kita kena tekan pipe tu sebab pressure itu tinggi. Lama kelamaan jantung itu membengkak. Alamak. Itu antara komplikasi hipertensi inilah, tekanan darah tinggi tu. Jantung perlu bekerja kuat untuk pump darah ke seluruh badan untuk bagi oksigen ke seluruh badan. Baik, masya-Allah. Dan doktor, kita ada sahabat-sahabat kita di Facebook sekarang ni. Contohnya daripada Firdiwi Kalisha Aliasha Nabila. Subhanallah, nama awak bukan main indah belaka. Subhanallah. Assalamualaikum doktor dan ustaz. Okey, ustaz tadi tu saya belum lagi, saya baru nak start. Saya teringin sangat nak makan daging. Bau daging pun dah tak boleh hidu. Tapi bila makan saya jadi sukar nak bernafas dan jantung pun agak sakit. Dia boleh rasa sakit kat belah dada lah agaknya. Adakah ini ada kaitan dengan masalah kesihatan, hipertensi barangkali? Okey. Macam saya cakap tadi, hipertensi itu, daging itu tidak bersalah. Yang bersalah ialah apa jenis daging yang kita makan dan macam mana kita memasak daging itu sendiri atau faktor risiko yang ada dalam badan kita. Contohnya kalau kita ada tekanan darah tinggi atau kita ada high kolesterol, kita tak perlulah ambil secara banyak daging tu. Dan contohnya kalau cara memasak kan, kalau kita memasak dengan kaedah menggoreng, letak sos barbecue, letak perasa, memang kandungan garam yang tinggi. Jadi menyebabkan hypertension. Kena pula atas daging, salah daging pula. Betul. Jadi faktor masakan itu sendiri memainkan peranan. Kalau boleh, lebihkan masakan yang berebus. Steam. Yes, kurangkan yang bergoreng, yang melibatkan minyak. Kita kan favourite ni daging salai. Daging masak lemak cili api. Aduh. Kan? Saja doktor ni tahu, baru semalam kita tinggalkan kenangan itu. Kan hari ini nak makan balik masak salai dan sebagainya. Kita juga ada sahabat-sahabat daripada Thailand dan sebagainya ni di dalam Facebook. Anda boleh teruskan komen dan berikan soalan. Ada juga soalan ni Siti Nurzanah Moi. Assalamualaikum doktor. Macam mana doktor cek kat rumah bacaan cantik? Di klinik bacaan tinggi. Ada pakai mesin berbeza-beza macam mana? Okey.
Okey, untuk cek tekanan darah ni, faktor pertama yang kita tahu, persediaan kita nak cek tekanan darah tu. Baik. Mungkin kat rumah kita sangat relax. Kita duduk dengan orang yang kita kenal, kita bertenang kan. Tapi bila kita sampai kat klinik tu, mungkin kita parking jauh, berjalan-berjalan sampai-sampai terus cek BP. Oh, tak boleh. Tapi ada juga satu sindrom yang kita panggil white coat syndrome. Apa tu? Di mana orang ni bila dia jumpa doktor je, tekanan dia memang naik. White coat syndrome. Salah doktor pula. Doktor sila tukar baju pakai warna biru ke hijau ke? Jadinya doktor pun susahlah nak diagnose hypertension ni. Jadi kita buat serial bacaan, monitor bacaan itu secara beberapa kali di rumah. Dia datang bawa buku, dia tunjukkan reading dia. Masya-Allah. Jadi faktor-faktor tu perlu diambil kira. Persediaan preparation sebelum mengambil tekanan darah tu. Kat rumah kan kita relax je kan. Tengok TV tengok Assalamualaikum ni ambil darah, relax lah kan. Kadang-kadang kat klinik kan baru berebut parking ke kan. Emosi terganggu kan, bekerja-kerja. Yes. Baik, itu antara faktornya. Betul. Tapi adakah faktor keturunan juga menyebabkan hipertensi ni? Betul. Faktor keturunan merupakan faktor risiko hipertensi yang tidak boleh diubah. Contohnya genetik. Kalau ibu ayah ada hipertensi, anak-anak juga berisiko untuk mendapat hipertensi. Itu tidak boleh diubah. Tetapi faktor-faktor lain tu boleh diubah. Contohnya macam pemakanan, lifestyle, obesity, dia boleh reducekan berat badan, itu boleh diubah. Tapi faktor-faktor yang seperti genetik itu tidak boleh diubah. Baik. Jadi genetik tu kalau kita dah periksa, ada tak peluang untuk saya elak ataupun untuk saya dah tahu ni mak ayah ada dalam genetik ni, untuk lebih berwaspada? Betul. Ataupun alah dah takdir Allah, aku redha je lah hipertensi. Bila kita ada faktor genetik tu, kita dah aware lah diri kita ni berisiko. Jadi kita mengambil langkah yang lifestyle tu perlu diubah, pemakanan tu boleh dijaga. Itu sebenarnya good lah untuk orang tu sebab dia sedar dia berisiko. Untuk orang yang rasa diri dia tak berisiko, makan berluasa, tak menjaga, tidak bersenam, itu agak bahaya jugalah sebenarnya. Baik, masya-Allah. Itu benda-benda yang kita kena tengok dan sebagainya. Kita ada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton sekarang ni. Saya tak ada berapa nampak sangat komen. Teruskan komen, insya-Allah saya akan baca dari semasa ke semasa. Judin Maidin kata, Assalamualaikum, kalau tak pernah makan daging adakah baik untuk kesihatan? Ini jenis yang tak makan daging langsung. Okey. Daging itu kandungannya apa? Bukanlah dia ada kolesterol sahaja. Dia ada juga iron. Iron ni penting untuk penambahan darah. Jadi orang yang tidak makan daging ni, kita risau dia mengalami kurang darah merah yang iron tu. Zat besi Betul. Zat besi. Jadi dia digalakkan kalau yang dia vegetarian kan atau tak boleh nampak daging ni rasa nak muntah apa kadang-kadang itu ialah psikologi juga sebenarnya. Jadi dia perlu cek zat besi dalam badan dia. Kalau memang kurang zat besi, dia perlu mengambil suplemen untuk tambah zat besi. Tapi ada juga makanan-makanan lain yang high zat besi lah, macam sayur bayam, semua tu pun dia perlu counter lah balik bila dia tak makan daging tu. Baik. Jadi kalau macam daging ni tadi, isu daging ni tadi, kita nak juga tahu, kita macam salahkan daging lah. Sebenarnya daging ni apa kelebihannya? Sumber protein dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsi sikit. Dia mengandungi, yang paling penting ialah zat besi tadi itulah iron. Kedua, dia kalau macam daging kambing, dia mengandungi juga lemak tak tepu. Lemak tak tepu. Lemak ni kita ada lemak tepu, lemak dan tak tepu. Lemak tepu ni sangat tidak bagus. Dia banyak terdapat di makanan yang disejuk beku, makanan segera Contohnya macam daging yang diproses, macam buat sosis. Lemak inilah yang membuat plaque itu. Tetapi lemak tak tepu ini lemak yang menetralkan lemak tepu tadi tu. Jadi dia juga lemak tak tepu. Selain itu dia juga ada vitamin yang penting untuk badan kita. Mineral lain ya. Yes, jadi jangan kata dengar lemak je alamak tak boleh. I'm on diet. So lemak ada lemak yang perlu, lemak yang baik, lemak yang tak baik. Jadi apa pula teguran doktor pada mereka-mereka yang suka makan daging yang saya tak nak masak sangat. Kalau contoh masak steak dan sebagainya kan. Nak yang raw, nak yang tak apa masak. Itu adakah itu juga menyebabkan hipertensi dan sebagainya? Okey. Tiada masalah, tapi ingredient yang dimasak itu apakah? Apa yang dimasukkan dalam masakan itu? Tapi kalau dia raw dan tahap kebersihan itu bagus, tiada masalah lah sebenarnya. Cuma apakah bahan yang dimasukkan itu yang menjadi masalah?
Baik, okey. Ahmad Mustaqim, saya penggemar daging. Setakat mana kuantiti perlu dimakan bila dapat tahu kita juga ada hipertensi? Saya ada hipertensi. Contoh macam Ahmad Hakim ni, Mustaqim ni kata, agak-agaknya berapa banyak saya boleh makan? 1 kilo, 2 kilo, setengah kilo? Portion daging tu dia ialah lebih kurang 100 gram ke 200 gram. Berapa gram? 100 gram ke 200 gram macam tu. Dengar tu Ahmad Mustaqim, 100 gram ke 200 gram. Nangislah Ahmad Mustaqim Sebab kata mana cukup. Dalam 100 gram daging itu dia berapa kalori yang dia ada. Itu sebenarnya. So macam contohnya orang tu dia nak jaga badan, dia calculate kalori dia. Jadi kita makan based on keperluan kita lah. Sebab orang lain dia punya kalori tu. Jadi disarankan lebih kurang 100 ke 200 gram. So kalori pun dalam 200 kalori macam itulah. Nak kena pandai kira jugalah. Betul. Jadi Ahmad Mustaqim dan rakan-rakan, seandainya anda kenal sesiapa yang suka makan daging dan sebagainya, boleh tag dia, boleh forward juga live Facebook kita ni, bagi tahu dia. Kita mudah-mudahan dia dapat memberikan maklumat pada mereka. Juga biasanya anak-anak ni bila ayah-ayah nak makan apa, ayah sudahlah tu. Lagi tadi kambing. Ayah kan ada darah tinggi, salah kambing pula. Jadi doktor kata bukan salah daging kambing. Mungkin boleh bantulah. Sebenarnya macam saya penggemar daging kambing yang amat lah. Jadi adakah salah daging kambing untuk saya makan? Okey. Daging kambing tu tak bersalah. Ya, sekali lagi dah 3 kali dah doktor kata dah daging tak salah, daging kambing tak salah. Jadi siapa yang bersalah sekarang ni? Daging Kita cari. kambing tu tak bersalah. Diri kita yang makan itu perlu ketahui apa faktor risiko yang kita ada. Di samping macam mana cara masakan daging kambing tu. Macam saya cakap tadi, daging kambing yang direbus adalah lagi bagus daripada daging kambing yang dibakar, diletak barbecue sauce. Diletak pula sos tiram, ditambah perisa. Itu semua high kandungan sodium. So kandungan sodium ini atau garam ini menyebabkan tekanan darah itu naik. Itu yang bila makan tu rasa kepala pening, tengkuk rasa tegang. Jadi cara terbaik nak masak kambing tu, katalah saya ambil kambing tu, saya letaklah sedikit perasa sikit butter, sikit je lah doktor, garam sikit, butter. Nak juga tu nak supaya dapat makan kan. Letak sikit dan saya bakar je macam tu. Steam boleh, buat sup boleh. Bakar tak boleh? Bakar boleh, tapi again bakar tu pun bahan bakar itu pun tidak bagus juga. Bila kita panggang tu kan dia tak ada. Tak boleh lah pula kan. Saya cuba ni, pakcik-pakcik kat rumah tu saya cuba membantu ni. Nak cek jalan macam mana dapat bagi tahu anak-anak. Doktor tadi kata boleh, doktor kata jangan. Kalau boleh steam, kukus, rebus dan sebagainya, elakkan yang bakar-bakar ni. Betul. Nak rasa boleh berpada-pada lah. Berpada. Tapi kalau dah rasa dah mengadap, tak ada maknanya nak berpada-pada. Langgaukan je. Jadi antara sahabat kita juga bertanya, okey, mari kita tengok. Subhanallah. Okey, Nurmadia. Assalamualaikum doktor. Senaman yang sesuai untuk orang berumur, untuk hipertensi dan senaman setiap hari atau berselang-seli. Okey. Untuk senaman ini, saya faham ada orang yang tidak, tapi untuk orang berumur biasanya dah pencen kan. Adalah digalakkan kerap melakukan, iaitu sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. 20 ke 30 minit. Dia jangan seminggu sekali tapi hujung tu buat sampai 1 jam, 2 jam. Alamak. Itu macam menyeksa diri lah tu. Tapi biar dia buat hari-hari, tetapi mungkin 20 minit. Dan senaman ringan pun boleh berjalan, berjalan 10,000 langkah. Betul. Ini seiringlah dengan saranan Nabi Muhammad SAW, biar sedikit asalkan berterusan. Itu kita panggil istiqamah, itulah insya-Allah. Dan depan mata kita tadi kita dah janji dah ni, orang dah tak sabar-sabar nak tengok ni. Macam mana kau nak pakai benda ni mesin kat rumah kalau boleh nak pakai. Boleh saya cuba? Okey. Tangan kiri, tangan kanan. Boleh mana-mana, tapi kanan. again persediaan sebelum untuk ambil tu ialah keadaan relax, tidak stres. Saya tak stres, insya-Allah, mudah-mudahan. Duduk dalam keadaan yang selesa lah. Okey. Dan pastikan alat tekanan ini ialah selaras dengan jantung. Selaras dengan jantung. Maksudnya dia letak kat sini lah. Kiri, belah kiri? Boleh, kanan pun boleh. Ini boleh? Boleh, tapi kalau boleh meja lah meja tinggi kalau sikit. Kalau boleh tinggi sikit, ni buat sampel je lah ya. Tak ada tempat lagi nak cuba. Okey, bolehlah kat sini. Okey, jadi lepas tu yang pakai. kedua, tengok cuff ni dulu. Tengok cuff ni dulu. Cuff ni besar sangat ke, kecil sangat ke, sesuai ke tak dengan kita. Cuff ni sekurang-kurangnya 2/3 daripada lengan kita tu. Baik. Kalau kecil sangat, confirm darah naik tinggi. Bacaan dia tinggi. Kalau besar sangat, low pula bacaan tu. Jadi yang tu nampak macam just nice lah. Baik, insya-Allah. Jadi kita nak tunjuk biar dia nampak je kan. Jadi sekarang ni saya nak letak kat mana dulu ni? Dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Jadi ini kita nampak ni ada anak panah. Betul. Okey. Ini dia tulis art.
arteri. Arteri Oh, tu arteri. Aku ingatkan seni. Okey. Okey, yang ini perlu berada di tengah sini. Art ini. Arteri sebab itu ialah salur darah utama kita. Di mana tu? Di tinggi Di tengah sinilah. sini. Yes. Okey. Yang ni baik. Okey. Baik, saya So, pakai sini letakkan. Bismillah. So Terbalik ini, ke sana. Oh, terbalik ke sini. Yes, dia ke arah sana. Tu kan ada anak panah tu. Okey. Oh, anak panah ni maksud ni ke bawah. Yes. Yang Okey. ni di tengah-tengah. So ni titik ni kat tengah-tengah. Okey, baik. Dan Okey. cuba Lepas tu fixkanlah. fixkan. Dia Boleh macam- buat sendiri kat rumah seorang-seorang kan? Boleh. Alah, kadang-kadang dia ni nak manja-manja pergi sini jumpa doktor kan? Okey. Klinik Yang Klinik bulat tu Zahran. kat tengah ya. Okey, mana kat tengah? Oh, okey ni. Okey, saya kita adjust. Adjust. Okey. Okey dah. Okey. Okey. Cik sandar. Oh, sandar. Okey, Okey, relax. Okey. So, Okey. boleh. Okey, dah relax Okey, relax. Subhanallah. Okey. Okey, kita tekan butang start tu. Button start. Kan start ni. Okey, boleh tengok sikit. Bismillah. So tadi kita perlu tengok dua bacaan systolic, diastolic. Tapi kat sini kita tengok ada satu pulse. Okey. Maksud pulse ni ialah heartbeat kita lah. Denyutan jantung kita. So kat sini ada 3 lah. Ya, itu dalam berapa minit? Degupan jantung dalam seminit. Betul. Apa membeza? Kenapa perlu tahu degupan jantung dalam seminit? Degupan jantung ini ialah satu marker yang sangat penting. Ada orang yang degupan jantung dia normal ialah 60 ke 80 waktu kita berehat macam ni. Tapi kalau kita jalan-jalan bolehlah naik sampai 90. Okey, berapa tu? Ui, 129. Okey. Bawah 79. Macam mana tu? Betul. So ini 129, 79. Ini ialah atas, ini ialah bawah. Yang 72 ni ialah denyutan jantung lah. Seminit. Betul. 72 kali jantung saya Normal. Normal. Oh, tidak berdebar lah itu? Tidak. So, syukur alhamdulillah. kalau lebih daripada 80 tu dia berdebar sikit lah bila kita berjalan, kita gelak, kita menjerit. Baik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi doktor terima kasih kami ucapkan sebab doktor datang begitu praktikal. Jelas ilmunya. Mudah-mudahan Allah limpah ruahkan rezeki doktor. Jadi ramai-ramailah kita boleh jumpa doktor di sekarang ni bertugas di Mega Klinik Zahran, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi kita akan berehat seketika kembali selepas ini doktor. Terima kasih ya. Dan kita ada sedikit bingkisan untuk anda mereka-mereka yang rindu barangkali di Kota Mekah, Kota Madinah. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan kongsi dengan anda laporan khas ibadah haji. Kita saksikan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak